warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini, kita bertemu lagi. Saya Auni. Hari ini saya akan membincangkan topik saya pada hari ini ialah menuntut ilmu dengan sesiapa sahaja tanpa apa orang cakap, tuntutlah ilmu tanpa kita lihat siapa orang itu, berapa umur orang itu. Okay. Hari ni saya nak cakap pasal ilmu. Okey, selalu kan kita, apa yang kita tahu, mostly lah orang zaman sekarang dia apabila dia menuntut ilmu, dia suka melihat kepada siapa yang memberi ilmu tu kepada dia. Dan kalau dia tak suka orang tu, dia akan terus macam, aku tak suka dia, so aku tak boleh nak terima dia punya ilmu. Dia akan lebih kepada ego, sebab dia tak nak terima ilmu daripada orang yang dia tak suka. Sepatutnya kita tak boleh bersikap seperti itu. Kita haruslah sentiasa merendah diri dalam menuntut ilmu, even siapa sahaja dia, orang yang memberi ilmu kepada kita. Walaupun orang tu, maksudnya okey, contoh saya boleh bagi dalam kalangan family, iaitu antara adik-beradik. Okey, saya bagi situasi seorang kakak yang agak kurang ajar dengan ibu dan ayah dia. Jadi adik dia telah melihat kakak ni kurang ajar, so adik dia macam, okey, adik dia ni kan okey, budak-budak ni dia cepat belajar tau, dia cepat terpengaruh. Jadi adik dia ni seorang yang bagus lah, dia banyak belajar benda yang bagus dekat sekolah. So dia rasa benda tu tak patut dibuat oleh kakak dia. Jadi adik dia pergilah tegur kakak dia ni kan, cakap dekat kakak dia, kakak tak baik buat macam ni dekat, tak baik cakap macam tu dekat mama dengan ayah kan. So kakak dia ni agak ego, jadi kakak dia tak boleh nak menerima apa yang adik dia tu cakap. Sebab bagi dia, adik dia masih kecil, kenapa aku nak terima nasihat daripada adik dia? Perkara itu sepatutnya tidak patutlah berlaku dalam kalangan kita. Sebab ilmu ni ibarat debu-debu yang berterbangan, macam tu. Sebab kita boleh dapat ilmu daripada mana sahaja kita pergi. Setiap apa yang kita buat, bila kita berjumpa dengan orang tu, kita mesti akan dapat something daripada dia. Kalau kita kenal dengan someone tu kan, dan kita wonder, kadang-kadang orang bila dia dah mengenali dengan someone ni, dia selalu tertanya-tanya, apa je kemah aku berjumpa dengan dia ni? Kenapa banyak perkara buruk yang berlaku bila aku jumpa dengan dia ni? Sedangkan dia tak tengok benda tu daripada sudut positif. Ada banyak hikmah apabila dia bertemu dengan orang tu. Maksudnya maybe itu pengalaman, itu untuk pengalaman hidup dia. Dia kenal dengan orang tu supaya dia lebih berjaga-jaga dengan akan datang, dan dia tak akan jumpa lagi dengan orang yang macam itu. Jadi benda tu ilmu tau untuk kita. Ilmu, tak kira lah siapa orang yang bagi ilmu tu dekat kita, berapa umur dia. Bila dia memberi kita sesuatu, memberi kita nasihat, memberi kita ilmu, kita harus terima dengan hati terbuka dan penuh rendah diri. Sebab kita manusia, kita bukan siapa-siapa. Semua manusia sama sahaja di mata Allah. Even kita tinggi, pangkat kita tinggi sangat pun, kalau kita dapat ilmu daripada someone, kita kena dengar ilmu daripada dia, kita kena belajar apa yang disampaikan, kita kena orang cakap observe, memerhati, menilai apa yang betul ke apa yang disampaikan, betul ke apa yang kita dengar. Okey, bila kita dapat ilmu tu, kita share lah pula dekat orang lain supaya ilmu tu sentiasa tersebar. Dan ada pepatah mengatakan, kita sebagai manusia tuntutlah ilmu sampai ke negara China. Kita kena tuntut sampai ke negara China. Sebab ilmu ni dia tak akan habis. Dia seperti buih-buih di lautan yang tak akan pernah habis. Jadi okey, saya nak bagi tahu sikit lah, nak bercerita sikit tentang adab dalam menuntut ilmu. Kita dalam menuntut ilmu, sebab tu penting bila kita jumpa orang di luar sana,
even orang tu muda daripada kita, tua daripada kita, berpangkat dan tidak berpangkat, kita haruslah sentiasa beradab. Kita harus sentiasa ada adab bila dengan sesiapa sahaja. Sebab bila kita tak ada, bila kita kurang adab daripada segi bersosial dengan orang, orang kemungkinan akan melihat kita daripada pandangan yang negatif. Sebab kita memburukkan nama baik kita sendiri. Dan daripada itu juga, bila kita tak jaga adab, dan terutama sekali bila kita sedang berguru, kita tak menjaga adab, kita adab yang ilmu yang kita dapat tadi tu akan jadi tidak berkat. Sebab kita tak beradab dalam menuntut ilmu. Dan benda yang Allah sangat murka dengan orang yang tiada adab, terutama sekali dalam menuntut ilmu. Jadi kita haruslah sentiasa beradab dalam menuntut ilmu. Okey, melalui adab yang kita jaga ni, benda tu akan terselah kesungguhan dan usaha dalam menuntut ilmu. Kerana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kita haruslah, kesimpulannya, kita haruslah belajar tentang adab dulu sebelum kita belajar nak menuntut ilmu. Sebab adab sangat penting. Bila adab kita ilmu akan senang masuk dalam diri kita. Tapi kalau kita tak beradab dengan siapa yang memberi ilmu tu, dengan orang yang memberi ilmu tu, ilmu susah nak lekat dalam hati kita. Nak lekat. Maafkan saya. Islam ni dia sangat menegaskan dia sangat menegaskan tentang adab. Yang mana adab yang perlu dijaga dalam menuntut ilmu, kerana ia sangat rapat dengan diri kita sebagai Muslim. Jadi ada saya dapat satu ayat ni, dia kata ada satu adab guru yang menarik, iaitu apabila guru bercerita mengenai hal yang sudah kita ketahui, kita seharusnya berpura-pura tidak tahu. Daripada ni, kita perlulah bila kita dengar cerita daripada someone kan, bila orang tu bercerita tentang tentang ilmu ke, tentang apa yang kita dah tahu, kita haruslah buat-buat tidak tahu. Sebab adab, kita dalam hidup kita kena mementingkan adab. Jangan kurang ajar. Janganlah buat ikut suka hati. Dan bila orang bercerita, kita potong dia macam, aku dah tahu dah, kenapa kau cerita lagi? Tak boleh. Sebab sometimes kadang-kadang bila orang tu bercerita benda yang kita dah tahu, kita maybe tak tahu the whole story yang benda yang kita tahu tu. Maybe ada benda yang kita tak tahu. Kita perlu mendengar dengan penuh adab dan perlu ambil apa yang perlu kita ambil. Jangan terus potong, cakap aku dah tahu. Tak boleh macam tu. Sebab itu adab. Adab sangat berkat, sangat rapat dengan ilmu. Nak dapat ilmu yang berkat, ilmu yang lurus sampai ke hati, kita perlu menjaga adab terlebih dahulu. Dan ilmu tu insya-Allah masuk dengan senanglah dalam hati kita. Malah kita perlu menyedari semua ilmu yang diperoleh sebenarnya ialah rezeki daripada Allah dan bukanlah semata-mata usaha kita. So daripada sini kita kenalah sentiasa bersyukur dan kita kenalah sentiasa sedar yang ilmu yang kita dapat tu sebenarnya adalah rezeki daripada Allah. Sebab dekat luar sana ramai lagi tak dapat ilmu yang seperti yang kita dapat. Jadi kita perlulah sentiasa bersyukur dengan Allah. Allah izinkan kita untuk menuntut ilmu, di mana tak semua orang dapat ilmu itu. Dan kita jangan sombong. Bila kita jumpa sama yang lain, kita kena share lah ilmu yang kita dapat tu. Jadi bagi tahu dia orang apa yang patut, bagi tahu dia orang tentang apa yang kita belajar, so that bila kita share dengan orang tentang ilmu yang kita belajar tu, kita akan jadi lebih pandai. Lepas tu kita akan jadi lebih expert lah dalam ilmu tu. Sebab bila kita dengar, kita ajar orang lain, kita bagi semua orang tahu, lepas tu kita dengar baik daripada orang tu, ilmu tu akan kekal dalam hati dan minda. Kita akan jadi lebih berpelajaran lah, lebih berakal. So ilmu tu sangat penting untuk kita semua. Dan jangan menimba ilmu sebab
kita tengok orang tu lagi. Jangan menimba ilmu dengan melihat siapa yang memberi ilmu tu. Kita jangan melihat siapa yang memberi, kita tengok apa yang dia sampaikan. Kita jangan lihat macam mana orang tu, kita tengok apa yang disampaikan. Jangan pernah menilai bagaimana orang tu, tapi kita ambillah ilmu yang disampaikan. Sebab even kita bagi contoh, even pelacur pun kalau dia bagi ilmu kat kita, ilmu baik-baik, jangan kita judge dia. Sebab kadang-kadang kita, bila kita terlalu bagus, kita akan lalai. Jadi bila kita jumpa dengan someone yang bukan lebih rendah, maksudnya dia kurang berilmu, tapi dia ada ilmu yang dia tak boleh nak amalkan, nak ikut, ada sebab-sebab dia. Tapi bila dia bagi ilmu kita kena terima dengan hati yang terbuka dan doakan dia untuk Allah bagi jalan untuk dia untuk lebih selamat, lebih Allah bagi dia lebih banyak hidayah, bantu dia semua. Sebab macam tu lah saya cakap, ilmu ni sangat penting tau. Sebab saya boleh bagi contoh, saya nak bagi contoh tentang ilmu ni. Sebagai pelajar universiti, ketika mostly kan pelajar universiti ni, bila dia dapat tahu dia tak ada kelas atau dibatalkan, ramai yang menghabiskan masa dengan melepak. Tetapi dengan melepak ni, tahulah kan, melepak ni mestilah kita melepak, bercakap tentang perkara yang sia-sia, mengumpat orang. Bagi saya lah, benda tu tak patut. Sebab kita buang masa dengan benda yang tak perlu kita buat. Masa tu kita habiskan begitu saja, sedangkan masa melepak tu kita boleh gantikan dengan banyak benda, antaranya menuntut ilmu. Jadi mereka ni, mostly pelajar universiti, bila dia tahu lecturer dia batal kelas ke, tak masuk kelas ke, dia akan terus macam, Zul lepak. Tak boleh sepatutnya. Sebab masa tu adalah masa yang sepatutnya kita belajar tajuk tu. Jadi kita patutnya sarankanlah kawan kita untuk buat study group ke, berbincang ke, buat siapkan assignment ke. Sebab adab untuk menuntut ilmu ni adalah meluangkan masa yang kita ada tu sebaik mungkin supaya berlaku penambahan ilmu, tidak kira di mana pun kita berada. Daripada sini, masa yang kita ada tu sangat penting. Kita kena, masa kosong kita tu, kita kena menimba ilmu, biar ilmu yang kita ada tu akan lebih bertambah. Begitu juga dengan orang, kita perlu kenal ramai orang biar ilmu kita lebih bertambah. Bila kita kenal ramai orang, kita akan dapat belajar dengan macam-macam orang. Bila kita kenal ramai orang, dari situ juga kita dapat ilmu. Sebenarnya kita dapat ilmu dalam mengenali macam mana orang tu perangai dia, macam mana dia punya cara. Jadi bila daripada situ kita boleh belajar dia punya appearance, dia punya cara, dia punya orang cakap, dia punya kita boleh psikologi dia. Kita boleh belajar tentang dia. Sebab orang ni dia macam-macam jenis, dia macam-macam perangai. Jadi bila macam-macam perangai ni, daripada situ juga kita dapat ilmu. Sebab bila kita kenal ramai orang, kita boleh handle orang dengan cara kita, dengan cara kita, dan kita boleh handle lah. Aku dah pernah jumpa orang macam ni, so aku kena handle orang macam ni dengan cara macam ni. Daripada situ lah kita boleh belajar kan. Jadi kesimpulan yang saya boleh bagi, jangan pernah melihat siapa yang memberi ilmu, tapi lihatlah apa ilmu yang disampaikan. Dan jangan pernah melihat usia dia berapa, lihatlah apa ilmu yang disampaikan. Itu sangat penting. Dan tolong jaga waktu lapang kita. Waktu lapang yang kita ada, kita perlu jaga baik-baik agar masa yang kita ada tu kita dapat manfaatkan dengan baik lah. Sebab Allah tak suka tau orang yang membazirkan masa dia dengan membuat perkara yang tidak berfaedah. Sekian, itu sahaja daripada perkongsian daripada saya pada hari ini. Dan semoga banyaklah ilmu yang korang dapat. Dan
Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang juga boleh layari akaun rasmi kami iaitu di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube. Korang boleh tekan like, follow, share dan subscribe. Terima kasih.